Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Adib Hazari bin Daud, Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru. Timbalan Setiausaha yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Nadatul Simah binti Muhammad, Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian yang berusaha, Al-Fadil Ustaz Aiman Muhammad selaku Pegawai Agama di Majlis Bandar Johor Bahru, yang dimuliakan penceramah jemputan kita Al-Fadil Ustaz Bashir bin Muhammad Azhari, seorang pengurus Yayasan Ar-Riayah, Barisan rakan-rakan program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah secara live streaming. Alhamdulillah pada pagi ini, hari Khamis 22 Julai 2021 Masihi, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1442 Hijriah. Kita bersama-sama lagi dalam program ini yang penuh barakah, dan insya-Allah kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-84. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan kita zikir Asma Al-Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul خواتهم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به
الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيم الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد العث الشديد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan teruskan program kita pada pagi ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah akan diketuai oleh Fadil Ustaz Aiman bin Muhammad dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-84 dan insya-Allah terjemahannya pula akan disampaikan oleh Fadil rakan saya Encik Mustafa bin Kamil. Majlis dengan hormat ta'zimnya mempersilakan.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم فأقررتم وأنتم تشهدون. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang dirjam. Dengan Allah yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Dan ingatlah, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, bahawa janganlah kamu menumpahkan darah yang berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Dan janganlah kamu mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu. Dan kamu sendiri pula menjadi saksi, yakni yang mengakui kebenarannya. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian kamu ini, yakni wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Kamu pula saling bantu-membantu, yakni dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian itu di antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari akhirat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Mereka itulah orang-orang yang membeli, yang mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab seksa mereka di hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat serta kami teguhkan kebenarannya
dengan Ruhul Kudus Jibril, maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, yakni dengan sombong takbur menolaknya. Sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya. وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup, yakni tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit benar mereka yang beriman. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat sama-sama membaca ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-84 tadi. Dan seterusnya majlis dengan hormat takzimnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Bashir bin Muhammad Al-Azhari, pengurus Yayasan Ar-Riayah, untuk tampil menyampaikan tazkirah bersempena dengan program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah secara live streaming Majlis Bandar Haju Baru. Majlis dengan hormat takzimnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Bashir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, kepada semua peserta-peserta, kepada semua kaki tangan, dan juga kepada semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersama di dalam acara yang cukup mulia pada pagi ini, program pembudayaan Al-Quran yang dianjurkan oleh bahagian pentadbiran unit latihan dan peperiksaan Majlis Bandaraya Johor Bahru dan juga unit hal ehwal Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis pada pagi ini, pembudayaan Al-Quran yang dilaksanakan pada pagi ini, termasuk daripada majlis yang dinilai di sisi Allah sebagai satu majlis yang dikabulkan, di mana kita masih lagi berada pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada hari-hari tasyrik. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana hari yang kita berada sekarang ini bahagian daripada hari yang mempunyai maksud yang tersendiri, kedudukan yang tersendiri di sisi Allah.
Kata baginda Nabi, ayyamu tashrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tashrik adalah hari untuk kita meraihkannya dengan memakan dan juga dengan minum. Ini adalah satu uh, penerangan dan juga satu maklumat yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang hari tashrik, dan juga menunjukkan akan kedudukan hari tashrik patut diraihkan dengan kegembiraan, dan alangkah baiknya kegembiraan itu kita lahirkan, kita zahirkan dan kita raihkan dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti majlis pembudayaan Al-Quran yang sedang kita ikuti pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, oleh kerana hari tashrik ini amatlah berkait rapat dengan ibadah korban, kerana ianya berada satu hari selepas daripada 10 Zulhijjah. Bahkan ibadah korban masih lagi diperbolehkan untuk dilakukan sepanjang hari tashrik. Oleh yang demikian, hari raya Aidiladha adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding hari raya Aidilfitri, kerana hari raya Aidiladha ini dalam syariat Islam adalah disambut selama 4 hari. Adapun hari raya Aidilfitri disambut selama 1 hari. Tapi kita orang Johor sambut raya 1 bulan. Itu tak ada masalah, insya-Allah. Kerana kita juga menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nak diberitahu bahawa kedudukan hari raya Aidiladha adalah lebih besar daripada hari raya Aidilfitri. Kerana di dalam hari raya Aidiladha ini terkandung beberapa pensyariatan ibadah-ibadah seperti ibadah haji, seperti ibadah korban dan sebagainya. Berbalik kepada ibadah korban, kita pun sudah banyak melakukan ataupun sudah ramai daripada kalangan kita yang melakukan ibadah korban, ataupun yang masih lagi mungkin melakukannya pada hari ini. Mengingatkan kepada kita tentang peristiwa beberapa para nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim tentang hubungan dengan ibadah korban. Kalau kita lihat, ibadah korban ini bukanlah suatu ibadah yang pertama sekali disyariatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ibadah korban disyariatkan semenjak daripada manusia yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala jadikan dan turunkan untuk memakmurkan muka bumi ini dengan syariat Allah, iaitu daripada zamannya Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita lihat di zamannya Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kedua putera Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan korban. Dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah dua putera kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, watlu alaihim naba'a bnai Adam. Ya Muhammad Rasulullah, kisahkanlah kepada umat kamu akan kisah dua putera kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang berlaku kepada kedua putera Nabi Adam? Iaitu berlaku permasalahan di antara kedua mereka di dalam menuruti perintah dari Nabi Adam yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing berkahwin dengan pasangan adik-beradik, yakni secara lawan. Dua orang putera Nabi Adam yang dimaksudkan di sini adalah Habil dan Qabil. Habil mengikut syariat Nabi Adam alaihissalam perlu berkahwin dengan adiknya Qabil. Adapun Qabil perlu berkahwin dengan adiknya Habil. Perkara ini yang menjadi masalah kepada kedua adik-beradik tersebut. Masalahnya apa? Habil dapat berkahwin dengan pasangannya Qabil yang lebih cantik.
Adapun Qabil kena berkahwin dengan pasangannya iaitu adik kepada Habil yang kurang cantik. Maka dengan itu Qabil merasakan bahawa ini adalah suatu yang tidak adil. Aturan ini adalah aturan yang tidak adil kerana dia iaitu Qabil dijodohkan dengan adik kepada saudaranya Habil yang kurang cantik, tapi adik dia sendiri yang cantik perlu dikahwinkan dengan Habil. Maka perintah ini tidak mahu diterima oleh Qabil. Qabil merasakan ini satu perintah yang tidak adil. Maka Qabil mengatakan bahawa aku tidak mahu menuruti apa yang telah ditetapkan atau apa yang disuruh. Kata Nabi Adam AS, wahai anak-anak, ini adalah suruhan dari Allah. Bukan pilihan daripada kita. Kamu patut untuk dan kamu mesti untuk turuti. Qabil dengan keras mengatakan tidak. Maka Nabi Adam AS mencari solusi macam mana nak selesaikan permasalahan antara dua orang mereka. Maka disuruh kedua-dua mereka untuk melakukan korban. Inilah sejarah korban pertama di atas muka bumi ini. Datangnya daripada kedua putera Nabi Adam untuk memperlihatkan siapa yang betul dan siapa yang tak betul. Untuk memperlihatkan siapa yang berada di atas jalan yang benar dan siapa yang berada di atas jalan yang tidak benar. Maka Nabi Adam AS perintahkan kedua puteranya Habil dan Qabil untuk mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan korban dan disuruh untuk melihat siapa punya korban yang diterima oleh Allah. Ini yang disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, watlu alaihim naba' bani Adam id qarraba qurbanan. Ya Muhammad Rasulullah, ceritakanlah kepada umat kamu akan kisah dua putera Nabi Adam ketika mana masing-masing mereka mendekatkan diri kepada Allah, mempersembahkan kepada Allah kurban mereka masing-masing. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima daripada satu orang dan tak diterima daripada satu orang yang lain. Kenapa satu orang diterima dan satu orang tak diterima? Habil yang merupakan seorang anak yang soleh, yang berada di atas jalan yang benar, mengikut perintah Allah dan perintah ayahnya Nabi Adam. Beliau membawa korban berbentuk binatang-binatang yang beliau ternak, iaitu kambing. Dan kambing-kambing yang dibawa oleh Habil adalah yang bersaiz besar. Kerana ini untuk menjadikan korban, maka Habil bawa kambing yang bersaiz besar. Adapun Qabil, yang memang pun dari awal dia yang bersalah dan memang pun dari awal dia yang berada di atas jalan yang tidak benar, dia pula merupakan seorang petani, seorang yang mengusahakan tanaman. Maka untuk korbannya, dia bawakan tanaman-tanaman yang dah nak rosak. Waktu itu tidak lagi disyaratkan korban mesti digunakan haiwan, tak. Masing-masing bawa apa yang mereka usahakan untuk dipersembahkan. Jadi Habil bawa kambing-kambing yang besar, adapun Qabil dia bawa tanaman-tanaman yang dah nak rosak, kerana kata Qabil dalam hatinya, ini kan nak buat korban. Ini kan nak sembahkan kepada Allah. Maka cukuplah bawa sekadar ada ajalah. Tapi Habil tidak. Dia merasakan ini korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah namanya korban. Korban itu berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu al-qurb, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi oleh kerana ini adalah suatu perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Habil memilih binatang-binatang yang paling besar saiznya. Kerana ini untuk disembahkan, ini untuk korbankan. Ini perbezaan antara korbannya Habil dan korbannya Qabil. Di mana Habil bawa binatang-binatang
yang besar dan bagus, tapi Qabil hanya bawa tanaman-tanaman yang dah nak rosak. Kedua-dua mereka membawa korban mereka masing-masing dan diletakkan di satu kawasan yang lapang. Diletakkan pada satu kawasan yang lapang dan datanglah satu api yang menyambar korbannya Habil tapi korbannya Qabil tak disentuh. Ini yang disebutkan dalam ayat tadi, fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima daripada satu orang dan tak diterima daripada satu orang yang lain. Kenapa diterima daripada Habil tapi tak diterima daripada Qabil? Tak diterima daripada Qabil bukan kerana apa, tetapi kerana sifat Qabil yang ketika nak bawakan sesuatu untuk dikorbankan, dia memilih sesuatu yang jelek, yakni yang tak berapa bagus. Kemudian tambah lagi dengan sifatnya yang tidak ikhlas untuk melakukan korban tadi. Maka dalam perkara ini menjadi pengajaran kepada kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi daripada kisah kedua putera Nabi Adam melakukan korban, menjadi pelajaran kepada kita sebenarnya yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saiz binatang korban yang kita korbankan, bukan harganya yang kita bayar, bukan itu sebenarnya yang menjadi ukuran, tetapi yang menjadi ukuran adalah sifat takwa orang yang melakukan ibadah korban. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah keikhlasan seseorang yang melakukan korban. Bagaimana hatinya yang betul-betul tunduk kepada Allah. Bagaimana hati seseorang yang melakukan korban. Ketika dia melakukan korban, dia merasakan korban ini adalah suatu ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang dia merasakan korban ini adalah suatu ibadah yang mengagungkan syiar Allah, kerana di dalam korban ini kita akan membesarkan nama Allah dengan menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bila mana seseorang yang melaksanakan korban, mengagungkan nama Allah, melakukan ikhlas kerana Allah, datang daripada hati orang yang bertakwa kepada Allah, itulah korban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kepada binatangnya, Allah tidak melihat kepada darah yang mengalir, daging yang diagihkan. Sebelum semua itu, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa daripada orang yang melakukan korban. Lan yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala luhumuha, tidak dipandang juga daging-daging korban, wala dima'uha, tidak juga dipandang berapa banyak darah yang ditumpahkan, walakin, tetapi yang dipandang di sisi Allah, yang menjadi ukuran di sisi Allah apa dia? At-taqwa minkum. Takwa daripada orang yang melakukan korban. Iaitu, apakah yang dimaksudkan takwa orang yang melakukan korban? Maksudnya adalah bagaimana orang yang melaksanakan korban. Dengan menyertai ibadah korban ini, dia boleh mendidik dirinya supaya jadi orang yang bertakwa, iaitu menuruti perintah-perintah Allah, dan juga menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada maksud kepada seseorang yang menyertai korban, tetapi dia juga tetap melakukan maksiat kepada Allah, seolah-olah korbannya itu dijadikan sebagai satu acara untuk semata-mata mengkaburkan dia punya sifat-sifat yang tidak baik. Bukan itu yang diharapkan daripada ibadah korban. Ibadah korban juga mempunyai kaitan rapat dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Seperti mana Nabi Adam AS ada kisah kedua puteranya tentang korban, demikian juga ibadah korban yang kita lakukan ini mempunyai kisah yang begitu rapat dengan sirah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya untuk menyembelih puteranya yang tersayang, iaitu Nabi Ismail AS. Ini adalah satu ujian yang besar yang Allah Ta'ala timpakan kepada Nabi Ibrahim AS, kerana Nabi Ibrahim
setelah berkahwin sudah umurnya 86 tahun. Baru beliau dikurniakan anak, iaitu Nabi Ismail. Itu pun anak yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkahwinan yang kedua, bukan dengan perkahwinan yang pertama. Nabi Ibrahim berkahwin dengan isteri yang pertama, iaitu Sayyidatina Sarah. Sayyidatina Sarah radhiyallahu anha, hasil perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Sarah tidak berzuriat. Sampailah berumur 86 tahun. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah tak dapat anak. Kemudian Nabi Ibrahim berkahwin dengan seorang lagi wanita yang namanya Sayyidatina Hajar. Dengan berkahwin dengan Siti Hajar pada umur 86 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim, iaitu dikurniakan seorang cahaya mata, dan cahaya mata yang dikurniakan hasil perkahwinan Nabi Ibrahim dan juga dengan Siti Hajar, diberikan berita gembira ini dengan Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim AS, dan malaikat Jibril ini memberikan berita gembira kepada Nabi Adam AS bahawa Nabi Ibrahim memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa beliau akan diberikan kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala, iaitu akan dikurniakan seorang anak. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang bagaimana sifat yang disebutkan tentang kurniaan Nabi Ismail sebagai anak yang akan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah ini, Allah berfirman, kami akan berikan kepada kamu seorang anak bighulamin fabasyarnahu bighulamin halim. Kami menyampaikan berita gembira kepada kamu wahai Ibrahim, iaitu kamu akan dikurniakan, akan diberikan seorang anak yang bersifat dengan sifat halim. Kenapa disebutkan tentang kurniaan Nabi Ismail ini disifatkan sebagai halim? Halim ini maksudnya seorang yang mempunyai sifat kesabaran yang sangat tinggi. Ini sudah cukup menunjukkan bahawa Nabi Ismail ini akan ditemukan dengan satu ujian yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah digelari Nabi Ismail ini dengan bighulamin halim, dengan anak yang akan mempunyai sifat kesabaran yang sangat tinggi. Demikian berita gembira akan kelahiran Nabi Ismail sudah mempunyai isyarat dari Allah Ta'ala di situ bahawa akan ada satu perkara besar yang berlaku kepada anak kecil ini. Setelah daripada kelahiran Nabi Ismail, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk bawa Nabi Ismail dan Siti Hajar pergi ke Mekah. Lahirnya di Palestin, tapi bawa pergi ke Mekah. Setelah disuruh bawa ke Mekah, waktu itu tak ada satu kehidupan pun. Tak ada satu pokok-pokok pun di situ, tak ada orang pun di situ. Disuruh untuk tinggalkan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk tinggalkan dan suruh balik. Cuba bayangkan, bawa anak kecil dan isterinya daripada Palestin, bawa pergi ke Mekah, di tengah-tengah gurun, tengah-tengah bukit-bukit padang pasir, ditinggalkan Nabi Ismail yang masih lagi kecil dan juga isterinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim pun balik. Siti Hajar waktu itu bertanya, panggil Nabi Ibrahim. Katanya, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim tak toleh belakang, terus jalan. Siti Hajar panggil lagi, ya Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap juga tidak mahu toleh ke belakang, melayani panggilan isterinya tercinta. Akhirnya Siti Hajar memahami kalau Nabi Ibrahim, suaminya, tinggalkan beliau bersama dengan anak kecilnya di sini bukan kerana hawa nafsunya, tetapi adalah semata-mata kerana arahan dari Allah Ta'ala. Maka Siti Hajar sebut lagi, Siti Hajar panggil lagi, wahai Ibrahim, adakah kamu tinggalkan kami di sini adalah perintah dari Allah? Nabi Ibrahim tak toleh belakang pun. Nabi Ibrahim kata, ya, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala. Sambil menitiskan air mata, Nabi Ibrahim menjawab. Kenapa Nabi Ibrahim tak nak toleh belakang?
kerana risau akan datang sifat kasih sayang yang lebih kepada anak dan isteri berbanding untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi ini kan perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim risau kalau perintah Allah Ta'ala akan lebih Nabi Ibrahim risau kalau sifat kasih sayang kepada anak dan isterinya akan melebihi daripada sifat untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim tak toleh pun belakang. Sambil berjalan terus, Nabi Ibrahim menjawab panggilan isterinya dengan mengatakan, "Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Maka kata Siti Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, kalau ini perintah dari Allah, jangan risau. Allah Ta'ala tidak akan lepaskan tangan kami." Demikian bagaimana sifat seorang wanita, sifat seorang isteri yang salihah. Bila mana suaminya ingin melaksanakan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menjadi seorang yang memberikan semangat, menjadi seorang yang tulang belakang kepada suaminya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak meletakkan emosinya sebagai sesuatu yang menjadi penghalang untuk orang lain melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau ikutkan kepada emosinya Siti Hajar waktu itu, pasti beliau akan marah, pasti beliau akan kecewa. Ini anak masih lagi kecil, masih lagi dalam dokongan, ditinggalkan di tempat yang tandus, tak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan pokok satu pun tak ada, orang pun tak ada, ditinggalkan di Makkah, seorang diri bersama dengan anak kecilnya. Nak buat apa? Macam mana Siti Hajar nak survive lepas tu? Tetapi bukan itu, bukan emosinya yang diletakkan sebagai ukuran. Yang diletakkan ukurannya di situ apa dia? Taat kepada perintah Allah. Dalam hal ini menjadi pengajaran kepada kita, pasangan suami isteri, kalau meletakkan ketaatan kepada Allah sebagai perkara yang paling utama, maka mereka tidak akan dilepaskan tangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun zahirnya nampak teruk, walaupun zahirnya nampak berat. Bukankah Siti Hajar juga berat waktu itu? Ya, cukup berat. Tinggal di tengah-tengah gurun, tinggal di tengah-tengah bukit-bukit di kawasan Mekah yang tak ada satu orang pun. Tetapi yang Siti Hajar meletakkan keutamaan di situ ialah, suami aku disuruh oleh Tuhan kepada sekalian alam, maka aku pasti tidak akan dilepaskan tangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian sifat seorang perempuan, seorang wanita, seorang isteri yang solehah ketika suaminya disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melaksanakan satu perintah, maka beliau menjadi seorang yang memberikan semangat. Kata Siti Hajar kepada suaminya, "Kalaulah ini perintah dari Allah, wahai Ibrahim, jangan risau, kami tidak akan dilepaskan tangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Ini adalah satu poin yang cukup penting untuk kita praktikkan dalam hidup kita, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi. Bila mana kita meletakkan ketaatan kepada Allah sebagai satu keutamaan, maka jangan risau, Allah tidak akan lepaskan kita punya tangan. Jangan risau, kita tidak akan diabaikan oleh Allah Ta'ala. Selagi mana hak Allah itu diletakkan sebagai prioriti yang paling utama. Datanglah musibah yang macam mana pun, datanglah ujian yang macam mana pun, tetapi kita tetap berada pada jalan yang diredai oleh Allah. Kita tetap meletakkan sifat untuk mentaati perintah Allah sebagai keutamaan, maka kita tidak akan dilepaskan tangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khususnya sekarang ini kita berhadapan dengan waktu-waktu yang cukup menguji iman kita. Ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan bisnesnya kena tutup, ada orang diuji dengan gajinya kena potong, ada orang diuji dengan kematian ahli keluarga kerana sakit, ada orang yang diuji dengan macam-macam musibah yang tak terkira banyaknya musibah-musibah. Tetapi kita cukup yakin bahawa semua ini tidak akan berlaku kecuali semuanya sudah ditentukan dan berlaku dengan iradahnya, dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui hikmah di sebalik segala sesuatu, yang maha mengetahui apa yang kita tak tahu, yang maha mengetahui segala perkara yang dirancang atau tidak dirancang oleh manusia,
kita letakkan satu keyakinan yang penuh bahawa sesungguhnya perancangan dan ketentuan Allah adalah mengatasi daripada segala bentuk rancangan dan juga apa yang ingin dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Walaupun seseorang menghadapi ujian yang cukup besar pun, tak tahu nak buat apa dah. Hilang pekerjaan ke, atau bisnesnya kena tutup ke, tetapi letakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serahkan semuanya itu kepada Allah. Ya Allah, semua ini takkan berlaku kecuali ianya adalah dengan ketentuan Engkau. Semuanya ini takkan berlaku kecuali ianya mesti datang daripada kehendaknya Engkau. Maka aku serahkan semuanya ini daripada mana dia datang? Daripada mana dia datang? Daripada ketentuan Allah. Maka aku serahkan balik kepada Engkau, ya Allah, Engkau selamatkanlah. Demikian sifat orang beriman. Kalau berhadapan dengan suatu perkara yang dah buntu, tak tahu jalan keluar, serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan iman, dengan penuh keyakinan, ya Allah, ini masalah tak datang kecuali dengan ketentuan Engkau. Aku ini hamba Engkau yang lemah, ya Allah, yang tak mampu buat apa-apa. Maka dengan iman yang begitu penuh, dengan iman yang kuat, bahawa aku percaya semua ini hanya akan datang dengan iradah, dengan kehendak dan juga dengan takdirnya Engkau, maka aku serahkan semuanya ini kepada Engkau semula, ya Allah. Keluarkanlah aku daripada masalah ini. Inilah yang dipanggil sebagai istirja, iaitu mengembalikan kita punya masalah kepada Allah dengan menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami ini milik Engkau dan kepada Engkau kami kembali. Kepada Engkau kami serahkan masalah kami. Lepaskanlah kami daripada hal yang sangat hal yang besar macam mana pun. Serahkan ianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beza kita orang beriman dengan orang tak beriman. Kalau orang tak beriman, maka dia akan serahkan dengan emosinya, dia akan layan dia punya emosinya. Dia akan katakan, ya Allah, kenapa aku yang kena benda ni? Ya Allah, kenapa aku yang terpilih? Ya Allah, aku dah buat banyak benda baik, kenapa aku yang terpilih? Kita letakkan penuh iman kita bahawa semuanya ini berlaku dengan hikmah yang diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa juga. Nabi Musa ketika bawa Bani Israel daripada Mesir nak pergi ke Palestin, nak lepaskan Bani Israel daripada ancaman Firaun. Bawa Bani Israel lari daripada Firaun, kemudian sampai di depan Laut Merah. Di belakang Firaun dengan tentera tengah datang. Dekat depan laut, Bani Israel waktu itu berkata kepada Nabi Musa, katanya, habislah, matilah kita Musa, innala mudrakun, kita akan mati, kita akan celaka, kita tak ada jalan keluar, kat belakang Firaun, dekat depan laut, apa kita nak buat ya Musa? Matilah kita, matilah kita. Ini istilah matilah kita, jangan sesekali kita gunakan tuan-tuan. Istilah matilah kita ni sebenarnya kadang-kadang banyak digunakan dalam masyarakat kita. Matilah aku, matilah aku. Ini adalah bahasanya Bani Israel waktu itu ketika berhadapan dengan masalah. Ketika Bani Israel berhadapan dengan masalah yang besar waktu itu, kata Bani Israel, innala mudrakun, habislah, binasalah, matilah kami, matilah kami. Tapi sifat orang bertakwa seperti Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama aku ada aku punya Tuhan. Maka Tuhan aku akan tunjukkan aku jalan keluar. Dia akan tunjukkan kepada aku apa jalan penyelesaian. Walaupun depan ini laut, belakang adalah Firaun. Zahirnya tak boleh buat apa? Tak boleh nak lari. Depan laut nak lari macam mana? Dekat belakang Firaun nak patah balik pun tak boleh. Tapi Nabi Musa waktu itu meletakkan apa? Penuh keyakinan kerana apa? Ini arahan dari Allah untuk aku bawa Bani Israel keluar. Dan Allah pasti tidak akan lepaskan aku punya tangan. Kata Nabi Musa, inna ma'i rabbi, sesungguhnya bersama aku ada aku punya Tuhan, dia akan tunjukkan aku jalan keluar. Maka setelah Nabi Musa menyebutkan demikian, Allah berikan ilham kepada Nabi Musa untuk gunakan tongkatnya ketuk laut, maka laut itu terbelah menjadi satu laluan untuk selamatkan Bani Israel dan akhirnya tenggelamkan Firaun dan juga tentera-tentera Firaun. Demikian tuan-tuan para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita berhadapan dengan masalah, letakkan masalah kita, kembalikan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan,
dengan penuh takwa, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah, kerana sebesar-besar maksiat yang dimurkai oleh Allah adalah bila mana seseorang melakukan maksiat pada waktu Allah Ta'ala turunkan musibah. Ini sebesar-besar kemurkaan Allah. Ya, sebesar-besar kemurkaan Allah adalah bila mana manusia masih lagi melakukan maksiat sedangkan Allah sedang turunkan musibah, tetapi tetap juga dia buat maksiat kepada Allah. Ini adalah sebesar-besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu kita sekarang ini adalah waktu untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil daripada kisah keluarga Nabi Ibrahim tadi yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tadi saya ceritakan bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Kemudian setelah beberapa tahun Nabi Ismail dah meningkat usianya, daripada beberapa tahun masih lagi kanak-kanak, Nabi Ibrahim balik lagi. Dan waktu itu Nabi Ibrahim diuji sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, iaitu untuk sembelih Nabi Ismail alaihissalam. Allah berfirman dalam hal ini dalam Al-Quran, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk." Wahai anakku yang tersayang, aku lihat dalam mimpi aku bahawa aku akan sembelih engkau. Fanzur madza tara. Apa engkau punya pendapat? Nabi Ismail, seorang nabi, walaupun waktu itu belum jadi nabi lagi, tapi seorang anak yang meletakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai prioriti yang paling utama. Kata Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayah, buatlah apa yang sudah disuruh oleh Allah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kau akan dapati aku tergolong daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Demikian respon seorang anak ketika ayahnya diperintahkan dengan ujian, dengan perintah yang begitu besar. Maka setelah mana Nabi Ibrahim meletakkan pipi anaknya Nabi Ismail di tanah untuk disembelih, diletakkan pisau di kepala, wa nadainah ya Ibrahim, Allah Ta'ala panggil, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi engkau telah berjaya daripada ujian. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang besar bagi kamu. Wa fadainahu bidhibhin azim. Dan kami gantikan sembelihan Ismail ini dengan satu ekor haiwan yang besar, yaitu seekor kibas yang diturunkan oleh Allah daripada syurga untuk menggantikan sembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Demikian Allah Ta'ala letakkan perintah ini sebagai satu ujian kepada Nabi Ibrahim, oleh kerana Nabi Ibrahim juga ingin mengorbankan anaknya. Sebab itu korban ini adalah tidak terlepas daripada pengorbanan. Nabi Ibrahim waktu itu yang hampir nak korbankan anaknya kerana perintah Allah. Kalau berbalik kepada kita pula dalam perintah melakukan ibadah korban ini, kita akan korbankan kita punya harta. Kita akan korbankan kita punya wang ringgit untuk melakukan korban. Apatah lagi pada waktu-waktu sekarang ini, cukup-cukup berharga ibadah korban ini, ketika mana masih lagi ramai orang yang hilang punca pendapatan, ramai orang yang tak boleh makan makanan yang sedap. Maka tujuan dan matlamat utama daripada korban itu adalah untuk menyantuni fakir miskin. Selagi mana korban itu akan menyantuni fakir miskin yang lebih banyak, maka itulah yang menjadi korban yang paling terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita punya majlis, berkati semua ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati penganjuran majlis pembudayaan Al-Quran yang dianjurkan secara live pada pagi yang barakah ini, pagi hari Khamis, hari yang disebutkan di dalam hadis oleh baginda Rasulullah SAW sebagai hari yang akan diangkat amalan setiap minggu. Baginda Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Khamis?" Maka kata Nabi SAW, hari Khamis ini adalah hari di mana akan diangkat amalan setiap minggu. Maka aku suka ketika mana amalan aku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa. Ini merujuk kepada sunat berpuasa pada hari Khamis. Adapun hari ini, kita masih tak boleh puasa. Sebab kita berada pada hari Tashriq. Maka dengan kita tinggalkan berpuasa, kita dapat pahala. Macam mana kita dapat pahala kalau kita tak puasa hari ini? Kita tak puasa, dalam hati kita berniat, aku terhalang daripada puasa kerana taat perintah Allah Ta'ala. Maka dengan tak puasa pun sebenarnya kita dapat pahala. Tetapi
selagi mana kita letakkan ianya sebagai perintah dari Allah yang ingin kita agungkan, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan memberikan pahala yang besar kepada kita daripada bacaan ayat Al-Quran yang kita bacakan beramai-ramai tadi daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah berkati penganjur bahagian pentadbiran, unit latihan dan peperiksaan Majlis Bandaraya Johor Bahru, kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Aiman dan semua para asatizah yang lain yang turut terlibat, tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amal la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari atas segala pengisian dan juga tazkirah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan juga faedah kepada kita atas apa yang dikongsikan. Jadi terima kasih kepada semua yang sama-sama turut menyertai program kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita sama-sama tutup dan kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika